Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Dimulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, ayo sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang mulia ini. Kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat bersama menghidupkan kehidupan, dan mudah-mudahan hari ini seperti biasa dalam keadaan ceria dan penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan pengajian di Tanyalah Ustaz berdasarkan topik-topik yang kita bawakan setiap hari. Ada sahaja kelainan yang cuba ditampilkan kepada penonton-penonton semua, dan pada ketika ini, hari ini kita akan bawakan kepada anda topik tentang satu gejala yang daripada dulu sehingga kini masih lagi belum jumpa jalan untuk menyelesaikannya. Sudah banyak perkara yang dilakukan, sudah banyak tindakan yang diambil, tetapi buli tetap lagi berlaku daripada sudut fizikal maupun mental, masih lagi ada, belum selesai-selesai. Hari ini perbincangan tentang buli sampai bila? Satu persoalan yang ingin kita ajukan kepada penonton-penonton semua. Kami pun sedang mencari jawapannya dan sama-sama untuk terungkai pada pagi ini. Sidang penonton, anda sedang menyaksikan secara langsung Tanyalah Ustaz dengan topik perbincangan buli sampai bila. Anda juga boleh menyaksikan secara langsung juga di siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Alhamdulillah, kita bawakan kepada anda. Hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Yaakob Yusra bersama untuk topik perbincangan kita bersama di studio. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setiap Jumaat kita akan bersama dengan Ustaz untuk sama-sama kita kupas pelbagai topik perbincangan, dan hari ini tentang buli sampai bila. Jadi Ustaz, biasanya bila orang sebut perkataan buli ni, dia faham mungkin pukul.
Dia faham mungkin tumbuk, dia faham mungkin juga dia kata cekik, peras ugut dan sebagainya. Dia kata oh ini namanya buli. Tapi mungkin juga kita boleh tengok daripada sudut makna, definisi, mungkin kamus dewan ataupun ada dapatan lain yang Ustaz boleh kongsi pada kita, maksud buli yang sebenar untuk mudah difahami oleh semua penonton. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Dia Azrin, dan tak dilupakan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bila sebut ta'arif kepada buli, disebut dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Dimaksudkan dengan buli ni yang pertama adalah perbuatan mendera ataupun mempermainkan seseorang yang biasanya lebih lemah ataupun dari segi badannya lebih kecil ataupun terlalu besar. Dia memang macam tu Ustaz. Kalau orang besar sangat buka sekolah kena buli Ustaz. Pun kena buli juga. Kalau main bola dia pun tak suruh jadi keeper. Kan, sebab badan besar. Jadi sebenarnya buli ni adalah orang nak main sesuaikan diri tu, maka dia mengambil kesempatan di atas ruang tersebut. Faham? Orang baru main sekolah ke, baru masuk kelas baru, daripada sekolah rendah pergi sekolah menengah, daripada sekolah kindergarten pergi sekolah rendah, maka itu disebutkan ta'rif dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Dan disebutkan buli ni juga adalah memainkan susuk tubuh ataupun kekurangan yang wujud pada seseorang. Contohnya menggelarkan dengan perkataan body shaming. Contohnya panggil dengan istilah jongang, panggil dengan capang. Hidung dia besar, dia main dengan sentimen itu juga, itulah buli yang disebut dengan kategori-kategori buli. Nanti kita akan huraikan secara panjang lebar. Dia ada beberapa kategori buli, dan di antaranya adalah yang disebutkan dengan body shaming ataupun memberikan gelaran-gelaran yang mengaibkan, itulah dengan buli yang disebut dengan buli mental. Dia tak pukul Ustaz, dia tak jack tengah belakang, dia tak buat benda-benda dari segi fizikal ni tak ada luka apa, tetapi orang panggil mentalnya boleh koyak dengan disebabkan dengan buli yang melibatkan mental ini. Dan ada lagi satu kategori buli yang nanti kita akan huraikan secara mendalam insya-Allah dengan izin Allah. Moga-moga memberikan sedikit penjelasan agar kita memutuskan rantaian buli yang sangat hebat, keperlakuannya itu dilindungi ataupun secara tidak sengaja dibela kerana dengan mengunci mulut dan mematikan fungsi telinga dan mata ini. Jadi kita tak mahu menjadi golongan orang yang menyumbang secara tidak langsung. Jadi kita nak memutus rantaian itu insya-Allah. Baik, memutuskan rantaian yang disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi, dan juga dapat kita fahami maksud yang boleh kita ambil daripada apa yang kita bawakan kepada anda hari ini tentang buli adalah satu perkara yang bukan boleh dianggap main-main dan bukanlah satu benda yang katanya gurau ataupun jenaka, tetapi ia adalah satu benda yang sangat-sangat patut diberikan perhatian khususnya oleh semua rakyat Malaysia. Baik, Ustaz, sebelum kita ambil soalan di Facebook, biasanya ada juga orang yang mengungkapkan, dia kata, saya ni, dia kata bukan buli, saya saja je, dia kata gurau-gurau. Dan saya ni, dia kata kalau buli-buli pun begitu-begitu je, tak adalah sampai menganiaya, dia kata. Jadi Ustaz, mungkin kita nak jawab kepada statement ataupun ungkapan sebentar tadi. Dia kata saya buli biasa-biasa, bukan sampai menganiaya pun. Adakah buli ni dia bukan aniaya, tapi buli itu memang sebenarnya aniaya, cuma orang saja dia lapik, dia kata buli biasa-biasa. Sedikit komen dari Ustaz. Yang pertama, kita kena faham dalam kaedah usul fiqh disebut matlamat tidak menghalalkan cara. Ya. Ta'rif buli tak boleh diletakkan kepada orang si pembuat. Ta'rif buli ni kena tanya kepada siapa yang dibuli. Dia ada dua, pembuli dan dibuli. Jadi dia tak boleh tanya kepada fa'il, kan? Dia tak boleh tanya kepada pelaku. Faham? Dia kena tanya kepada siapa yang dilakukan. Betul. Sebab tu kepada kita kadang-kadang dia mungkin dia kata dah saya melawak. Melawak tak boleh tanya kat hang. Kena tanya tu hak kawan tu. Dia rasa apa? Walaupun kadang-kadang saya bagi contoh, kalau orang-orang di Malaysia kita sangat pantang, contohnya main di bahagian kepala. Betul. Orang Melayu ni memang dia sangat pantang. Hang main kot leng tak apa. Kan? Tapi kalau budaya Arab, kepala depa main tampak-tampak. Kalau kita tengok cara depa melawak tu tak relax ni. Kan? Depa melawak kalau kita perasan balik awal dah, cara melawak tu memang pakai makan pakai straw dah. Kan? Depa main top. Saya duduk kat kafe dulu, duduk di Mesir. Teman-teman Arab Mesir ni kalau dalam rantaian Arab ni depa hak paling
3 line sekali lah. Yang gangster sikit, hak perangai jadi Kasar lah. kasar. Tak relax punya sikit ni kan. Depa melawak kasar lah. Depa main tengok bola kan. Depa main pum tapak kepala. Kalau kita apa benda hang ni kan. Depa melawak lagu tu. Tapi depa sensitif kat mana? Kalau main pungkok kan. Orang Kedah panggil jubah. Kan? Punggung. Kan kalau pegang punggung tu dia sensitif. Orang Melayu tak apa pula dah. Kan? Kadang-kadang dia main tampak punggung tu kan. Tapi itu kenapa ada perbezaan budaya. Tapi bayangkan kalau kita pergi buat macam tu kat depa. Pada kita, tak, negara aku melawak, negara dia tak. Sebab tu ingat, takrif buli ini tidak layak sama sekali ditanya kepada orang yang membuli. Harus ditanya kepada dibuli, walaupun dengan kadar yang sedikit. Macam orang makan nasi, Ustaz, makan lauk. Kan? Ada orang yang bila bubuh garam secubit tu dia rasa, elok dah. Ada orang yang jenis dia suka makan makanan masin. Bubuh selori pun kadang-kadang dia rasa dah okey lagi. Jangan dia buat main sebab selera yang berbeza-beza. Maka dalam takrif pembulian selayaknya tidaklah boleh diberikan gelaran kepada takrif itu oleh pembuli kerana dia akan rasa macam mungkin benda tu tak ada apa-apa. Dan satu benda kita kena faham ketika mana berlaku kepada seorang sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, seorang sahabat yang dia niat melawak dengan Saidina Bilal bin Rabah. Ini disebutkan dalam kebanyakan kitab hadis. Nabi memberikan teguran yang keras. Dia ada beza nasihat Nabi yang bersifat lembut, nasihat Nabi yang melibatkan larangan, dan nasihat Nabi yang melibatkan tegas. Nabi marah sungguh kalau perbuatan itu dilakukan. Ketika mana Abu Zar Al-Ghifari ini dia melawak, panggil gelaran dengan body shaming. Contoh kalau dia kata hang ni gelap, hang ni hitam. Walaupun memang Saidina Bilal itu memang hitam tu tak lawak sikit abuk, memang dia daripada orang yang memang berkulit, memang kulit gelap. Ni saya dia tak gelap, dia tinted. Okey lagi dia kira gelap tak relax ni. Memang gelap betul. Tetapi walaupun diberikan gelaran itu daripada based on kulit yang sebenar dia pun, tetap Nabi larang. Nabi kata itu adalah perangai jahiliah kamu. Kan? Maka Nabi dengan keadaan nada dan muka Nabi yang marah itu adalah disebut dalam hadis. Maka abang kata tengok keadaan, walaupun Bilal bin Rabah tu memang kulit gelap dah, Ustaz. Mana bayang kalau kita tahu pun nak gelap ni, orang panggil gelap. Oi, terasa apa dengan buat itu. Kan? Dia main jumpa lah. Kalau Ustaz Dai Azrin lagilah dia kulit dengan saya, toner kulit dia boleh jadi model dah sikit dia kan. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita nampak macam tak ada apa, tapi kesian pada wala sakhaban fi aswaq, perkataan dia. Jangan memberikan bekas daripada lidah dan perkataan yang dikeluarkan. Mai jumpa orang tanya, hang bila nak kahwin? Perkataan tu kan nampak biasa, Ustaz, kan? Baguslah ambil berat. Betul. Kan? Tapi kawan tu dah mungkin membujang 30 tahun, bukan tak mau kahwin, macam-macam dah usaha. Tapi belum dia rezekikan jodoh. Kan? Jumpa orang dah kahwin lama, tak ada anak, pergi tanya, bila hang nak boleh anak? Kita tak tahu apa benda dia dah usaha, bukan takat tongkat ni, tongkat motor pun dah telan dah. Kan? Tapi Allah masih belum mengurniakan rezeki anak, tuan-tuan, membekas di hati dia. Tu nama dia buli. Kita memberikan satu bekasan yang tidak baik kepada orang untuk orang ingat, maka di situ perlu letakkan red flag agar kita tak buat dah, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya suka Ustaz punya kata kunci dalam jawapan sebentar tadi. Jangan tanya pada si pembuli, tetapi tanyalah pada orang yang dibuli ataupun yang kena tersebut, bagaimana kesannya dan perasaannya itu sebenarnya adalah buli. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Menyakiti, menganiaya dan juga mungkin mencederakan, dan juga yang kadang-kadang yang tidak dianggap buli adalah melawak secara berlebihan dan meninggalkan bekas di dalam hati si penerima buli tersebut. Betul ke Ustaz? Si penerima buli, bukan si penerima buli kan? Apa orang nak panggil kalau yang dibuli tersebut tu? Yang menanggung pembulian. Yang menanggung pembulian. Bahasa Melayu yang ditukarkan sedikit. Allahuakbar, yang menanggung pembulian, ya. Baik.
Kalau tadi kita sebut kepada sidang penonton semua berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan sebagai buli itu menurut Kamus Dewan yang keempat, edisi yang keempat, dan juga kita lihat sebentar tadi bagaimana Ustaz terangkan kepada kita, ramai yang menganggap melawak secara berlebihan itu tidak mengapa, tetapi sebenarnya boleh termasuk dalam kategori buli yang tanpa disedari. Baik. Seterusnya kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Syahira Lia Muhammad. Baik, kita lihat soalannya, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah sebagai ibu bapa kita perlu lebih cakna bila mana anak tidak mahu ke sekolah, menangis dan bukannya mengugut mereka serta memarahi? Dan adakah luahan ataupun cerita anak-anak ini tidak sepatutnya diambil mudah? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Syahira Lia Muhammad untuk soalan ini. Anak tak nak ke sekolah ada sebab rupa-rupanya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada adinda saya insya-Allah dan rakan-rakan penonton, dan tak lupa kepada Syahira Lia Muhammad. Soalan yang sangat baiklah untuk saya rasa mungkin situasi kadang mungkin kita keluarga kita di antara orang pemangsa yang sedang menjalani pembulian ini, tapi kita tidak cakna membuatkan benda tersebut terus menjadi barah daripada kanser tahap 1. Dia pergi kepada dia panggil, dia explode anytime, dia panggil dia akan membengkak untuk nak meletus saja. Jadi sebelum saya nak menjawab tu, saya nak mengajaklah ada sekitar 900 orang, hampir 1000 yang sedang menonton ini, jangan buli kami pagi ni. Tolonglah tekan butang share dan sebar-sebarkan. Ya, bagi manfaat kepada orang ramai agar kita nak mesej tentang pembulian ini sampai untuk kita menghentikan rantaian yang tidak baik ini, insya-Allah. Kalau penonton tak share, kita rasa macam dibuli. Rasa dibuli, rasa kecil hati. Jadi jangan ni 900 ni dengan bolak-lak, tolonglah menghentikan kelak-lakan itu dengan menyebarkan mesej kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi yang pertama, pegang perkataan ini, kadang-kadang dia setiap anak ni, saya tesis saya buat kajian berkaitan macam mana kesan dakwah kepada anak-anak. Dia tidak akan berubah dia punya sikap ini dalam tempoh hari ni okey, esok tak okey. Hari ni pandai, esok bodoh. Dia tidak boleh perkataan itu berlaku. Everything yang berlaku must be a reason. Setiap benda yang berlaku ni mesti ada sebab. Sebab tu saya, kalau di sekolah saya letakkan setiap pelajar itu ada sistem mentor-menti dia. Faham? Maksudnya pemantauan prestasi itu harus dipantau dalam tempoh paling maksimum 3 hari saja. Maksudnya macam mana? Kena tengok hafalan dia berapa. Kalau kita dah tahu dia average, setiap pelajar ni dia ada dia punya limitation dan kepandaian dia, kecerdikan, kebijaksanaan dia. Jadi kita test bulan pertama, maka kita buat averaging dia. Contohnya sehari dia boleh menghafal 2 muka surat. Maka itu average dia. Kalau dia as a normal person tanpa masalah, ataupun yang biasa kepala otak dia tu bohlah kismis 3 lori pun 2 muka surat. You tak boleh deny that nature of penerimaan seseorang. Jadi kita dah contoh yang 2. Jadi kalau purata tu 2 tu dia mesti hari ni 1, esok 3. Itu normal. Tapi tiba-tiba Ustaz, esok naik 8. Mesti kena check. Kenapa naik 8? Kena tanya. Takut diisap gam ke? Gam ke cak gajah tiba-tiba boleh hafal laju ke? Minum banyak ketum ke? Kita tak tahu. Maka kena tanya dia. Dia happy ke? Dia apa ke? Maka must be a reason. Ataupun dalam sehari 2 tu tiba-tiba tak hantar langsung hafalan. Kena tanya juga. Dan tanya itu jangan di hadapan halaqah ataupun orang ramai. Panggil dia. Sebab apa? Ini saya rasa kalau semua mainkan peranan, mak ayah kena mainkan peranan yang paling penting, kena tengok prestasi anak-anak. Jangan duk main kalut dengan kerja, keluar gelap, balik gelap sampai tak ada langsung ruang untuk me time bercakap dengan anak-anak. Ini kena hati-hati, kena cakna. Sebab tu jangan mengambil enteng dan mudah pada ajukan ataupun penceritaan daripada anak-anak. Tengok je perubahan, saya yakin tidak ada manusia lebih dekat melainkan seorang ibu kepada anak. Kalau tengok berlaku perubahan dari segi kelakuan anak, jangan risau, Allah akan bagi insting mak ni sangat kuat untuk dia nampak. Maka kalau nampak je, please do something. At least cakap dengan dia, sembang dengan dia. Bukan nak suruh pergi serang sekolah, backup dia, tak. Kena betulkan keadaan tersebut. Jangan ambil mudah yang pertama. Yang kedua, kalaulah kita jangan, situasi kedua adalah jenis suka mengugut anak. Anak riau dia buat tak tahu sangat pun tak boleh juga. Nak ambil tahu sangat pun tak boleh juga. Kadang-kadang ada anak yang jenis manja terlebih. Macam anakku Sazali kan, bapa yang bersalah dalam hal ni tahun 1956.
Kan? Sebab apa? Membesarkan Sazali. Dia ikut-ikut saja apa yang Sazali nak. Maka tak boleh juga. Pegang perkataan ni. Biar anak menangis sekarang kerana teguran, lebih baik daripada kita menangis kemudian kerana dah berlaku kekerasan. Biar anak riau tak apalah ni. Guling-guling dia riau pun tak apa. Pujuk dia untuk pergi ke sekolah. Tapi jangan pujuk dengan menipu. Jangan pujuk dengan benda-benda yang boleh membuatkan dia dizalimi haknya. Kadang-kadang kita pun bully anak juga. Kita muhur dia, kita kencing dia. Orang kencing manis, kena potong kaki, tonton kencing orang nak potong apa? Maka di sini kena hati-hati, kena ada di dua situasi. Yang pertama, jangan terlalu mengambil serius pada semua benda yang dia cakap, dan jangan terlalu mengambil mudah dengan apa yang dia cakap. Letakkan pada pertengahan. Apa yang dia cakap tu observe dulu, cuba call cikgu dia, tanya prestasi anak saya macam mana. Ui, nampak tahun ni, bulan ni menurun teruk sangat. Okey, itu red flag dia. Itu tanda awal dia. Okey, cuba go deep lagi. Sembang pula dengan anak. Awak abang, nampak abang lain sangat ni. Okey dah kat sekolah, mama tanya elok. Mama tak marah ni. Abang cerita elok. Duit sekolah abang ada orang ambil ke? Makanan abang ada orang balas ke? Ada orang kena bully Ustaz. Setiap pagi makanan dia kena ambil ya. Membuatkan dia rasa tak best pergi sekolah. Faham. Kan? Makanan dia kena ambil tu apa? Kongsi makan. Kawan tu bully dengan cara macam mana? Dia ni bully beradab sikit, bully berakhlak sikit. Kan? Hang pagi-pagi kita makan sekali. Makan sekali tu sunnah. Wajib tau. Ni baru tunggang agama the real ni. So dia buat sunnah. So kawan ni pun tak redha tu, makanlah. Kenapa pagi-pagi kena makan sekali Ustaz? Kawan tu cerdik sikit, menggunakan perkataan sunnah tu mengambil hak kawan ni. Tapi makan tengah hari nafsi-nafsi pula. Tak ada, dia balas semua Ustaz. Kena duduk kantin kan, duduk asrama kan, contohnya kan. Hak sedap, lauk kena makan lebih. Hang kena makan nasi putih, tidak takut gemuk. Padahal kawan tu yang gemuk, hak yang bully tu. Maka di sini berhati-hati. Bully itu berlaku kepada sesiapa saja. Ada orang kata takrif bully ni berlaku hanya kepada orang kurus. Tak. Tuan-tuan tengok balik. Kan, tengok dalam cerita-cerita Cina dulu, Femau kan, badan besar tu kan, dia kan, dia kena bully, badan besar. So istilah bully ni bukan hanya pada kecil, kadang orang yang terlalu besar itu pun boleh jadi objek pembulian. Orang best tak kalau buat dia badan dia besar macam punching bag. Maka pembulian itu tidak bersiapa pun berkecuali. Ada orang kata orang kaya suka bully orang miskin. Tak, orang miskin pun ada bully orang kaya. Maka istilah itu tidak adalah subjektif. Pada sesiapa pun boleh menjadi pembuli, dan pada sesiapa juga boleh menjadi orang yang dibuli. Baik. Ustaz, seterusnya Ustaz, kita ada soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Dia kata, Assalamualaikum, adakah belajar ilmu pertahanan diri seperti silat ataupun taekwondo boleh mengurangkan risiko terdedah menjadi mangsa buli, atau mungkin juga boleh membantu rakan yang lain yang mungkin dibuli? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Muhammad Faizal. Belajar seni mempertahankan diri katanya. Silakan Ustaz. Baik, nasihat saya, sebagai saya pun terlibat dalam seni mempertahankan diri. Saya daripada lulusan daripada Atemoy Akademi Tentera Malaysia. Of course wajib kena ambil. Dan memang daripada zaman saya kecil lah, daripada kecil ayah saya adalah guru silat, memang guru silat. Dan pada saya, ilmu silat atau tak ilmu silat, ilmu pertahanan diri, kungfu terbang lah, kungfu kumpau lah, tak kisahlah apa benda yang tahap seni mempertahankan diri yang kamu belajar itu, pada situ adalah satu ilmu, kamu belajar dapat pahala, tetapi harus dipakai dengan pakaian rendah hati. Yang ni perlu dididik dan perlu diasuh. Takut-takut dia belajar, dia bully orang. Dia sebab dia bila kita belajar ilmu apa jua ilmu pertahanan diri ni, biasanya dia akan datang satu perasaan pakaian juah. Orang KL panggil juah Ustaz. Gah. Orang Gaduh panggil gong. Dia main rasa debe tu. Dia main rasa kerek. Dia rasa bila dia boleh belajar je ilmu ni start, dia terus naik 3 line atas dia ni. Bukan gang 3 line, dia naik Syekh. Naik Syekh tu Ustaz. Sebab tu di antara faktor bully yang dikeluarkan oleh portal My Kesihatan Malaysia, My Health, portal kesihatan KKM, di antara faktor bully ni adalah nak test kekuatan. Nak test kekuatan ni biasa daripada orang mana? Orang yang belajar kan daripada
bel warna kuning naik warna hijau dia turun sampailah warna merah, warna hitam, warna gelabu tik ayam lah apa semua tu. Bila dia semakin menaik, dia merasa peningkatan dari segi seni mempertahankan diri itu, maka dia perlukan objek untuk dia try. Dia tak puas duk tembak pancing bag kan, duk jack uppercut dengan lower cut lah apa semua, maka dia perlukan objek. Maka di situ biasanya akan tend tu pembulian. Maka sebab tu kena ingat, pakaian ni adalah pada saya tanggungjawab kepada guru-guru yang nak mengajarkan orang. Sepatutnya guru harus mengenal macam mana seorang anak murid itu, kalau kita bagi ilmu tu mudarat tak pada dia. Faham? Tu seorang mursyid ni dia kena tahu pakaian sesuai kepada anak murid dia. Saya ingat lagi ayah saya dah buat semua benda pakaian apa semua kami untuk ni, buka gelanggang dah Ustaz. Tiba-tiba ayah saya tak mau ajak. Betul? Ayah saya tak mau ajak. Bila tanya kenapa, ayah kata rasa tak sedap hati. Tak sedap hati, takut dengan sebab belajar ilmu ni datang perasaan. Sebab tu kami tak bebal Ustaz. Kita dah siap ready lah ni, kalau nak belajar kungfu terbang kalau apa semua kan. Tiba-tiba tarik handbrake macam tu. Bila kita dah besar Ustaz, baru kita faham. Betul lah, kalau diajak ketika tu dalam keadaan kecil tu, kita anak tok guru yang mengajak silat pula, jadi bimbang perasaan joh itu. Maka ayah saya kata apa? Belajar Al-Quran, hafal Al-Quran terlebih dahulu, belajar agama dulu, kemudian nanti cari. Ayah saya tak halang. Abang saya almarhum Ustaz Murtada, dia memang dalam persilatan. Saya tak minat silat Ustaz. Saya pi ke arah waktu tu pi Muay Thai. Dulu naik stage Ustaz, patah kaki. Ya, Ming memang pernah mewakili Malaysia dulu tahun 2013. Saya lawan di Mesir. Ketika tu Ming Ustaz. So walaupun dengan keadaan yang berbeza, dua seni mempertahankan diri berbeza. Silat dengan Muay Thai ni kalau mazhab yang berbeza tu Ustaz. Totally berbeza tu. Dia tak ada lah Hindu banyak bunga-bunga kan. Ni tak ada lah kira bubuh ya kan. Maka walaupun berbeza, tapi pakaian, rendah hati dan akhlak itu harus dimasukkan bersama. Sebab tu tanggungjawab mak ayah. Kalau tengok anak yang nampak jenis debes macam sebelum belajar ilmu pertahanan diri pun, maka tolong selitkan terlebih dahulu. Sebab kalau dalam keadaan dia yang nampak, dia kat rumah pun nampak macam queen control sikit, kan, dia jenis suka mengarah orang, dia nampak jenis backhand lebih, maka didik dia dengan pembangunan insan terlebih dahulu, baru disuntik dengan ilmu mempertahankan diri. Pada saya satu tanggungjawab lah kepada semua mak ayah, mengisi dengan ilmu mempertahankan diri ini adalah satu ilmu yang kita belajar dapat pahala, tapi jangan sebab pembelajaran ilmu mempertahankan diri itu menjadi jambatan untuk membina dihumban ke neraka Allah. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu, dia mai rasa orang panggil John tu, rasa juah tu, rasa sempoi sangat, rasa style sangat. Tuan-tuan percayalah, tak kuat tahu mana pun kita dalam gelanggang kita paling kuat, try keluar daerah tengok, merenyut orang Kedah panggil, lagi kuat pada kita. Kan, baru ni dianjurkan, bulan lepas dianjurkan silat kebangsaan seluruh Malaysia mai turun kan. Tuan-tuan tengok hak yang rasa kemas sangat tu, dekat luar tu duk katok peti kering tu, nak abang kata terror sungguh. Round pertama sadaqallahul azim dah, makan pakai straw dah. Nak abang kata apa, tak tahu mana pun kita. Maka tak perlu datang rasa jua. Percayalah, kadang-kadang yang kita nampak cak ayam tu jauh lebih kuat pada kita. Dengan izin Allah, berilmu ni nama dia ilmu. Faham? Bimbang-bimbang hilangnya berkat. Maka tip dia, isi dengan pakaian akhlak dan pakaian rendah hati dulu, barulah dimasukkan dengan seni mempertahankan diri. Saya pun kena tibai apa tu ya Ustaz, teh-teh duk rasa ganas dah. Balik awal Ustaz. Hari ni kena buli Ustaz. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan daripada persoalan sebentar tadi berkenaan dengan seni mempertahankan diri. Boleh juga digunakan untuk mempertahankan diri apabila datang si pembuli. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Jura Azlin Sofian. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, buli sampai bila? Yang menjadi budaya sakit ataupun tenat dalam kes buli ialah sesiapa yang melaporkan kejadian tersebut dianggap lembik, anak manja dan sebagainya sehingga satu tahap mangsa itu dipulaukan. Terkadang
diselesaikan di peringkat sekolah asrama kerana tidak mahu memalukan pihak tertentu. Adakah budaya begini patut dibiarkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Jura Azlin Sufian untuk soalan ini. Diselesaikan tetapi dalam secara tertutup disembunyikan sebab nak menjaga nama katanya. Komen dari Ustaz, silakan. Maka inilah pembulian yang awal berlaku apabila kita meletakkan takrif yang salah pada kes buli. Siapa yang melaporkan dianggap sebagai lembek, kan, kira apa ni, cak ayam sangat, membuatkan orang yang dibuli ni dia jadi insecure, Ustaz. Nak cerita kat siapa pun tak kira akan dimalukan. Nak cerita kat guru kaunseling pun kadang-kadang mangkuk ayun juga. Dia kerja ni cerita kawan-kawan lain, hantar dah budak ni sekarang, kawan tu jadi malu. Membuatkan rantaian itu tak dapat dihentikan daripada proses awal. Patutnya dia, Ustaz, staging 1 ni mudah untuk kita kekang. Stage 1. Tapi kalau dia naik barah tu sampai dia mai rasa insecure, dia mai rasa sampai daripada bukan hanya stres dibuli, dia masuk peringkat depress. Tekanan perasaan dah. Maka di situ dah susah nak dirawat. Maka tolong normalisasi mengatakan orang yang dibuli, mengadu dan mengacung ini lemah adalah satu perbuatan yang sangat salah yang perlu dibetulkan oleh keseluruhan kelompok komuniti, sama ada cikgu ataupun murid, sama ada kawan-kawan, tolonglah, kerana first judgment ini membuatkan semua orang takut nak melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok tanda aras kes yang berlaku pada bulan lepas. Pada 5 Julai yang lepas di Melaka, satu kes pembunuhan seorang abang berumur 14 tahun yang cekik adik dia sampai mati umur 9 tahun. Ini penanda aras yang baru. Saya baca kes tersebut yang berlaku pada 17 Julai dia dituduh di mahkamah, dibawa dia kena reman daripada tarikh tangkapan dan direman sampai 17 hari bulan. Mahkamah bawa budak umur 14 tahun ni, Zat, dirujuk ke pakar psikiatrik untuk nak cek tahap mental dia. Bila cek, tuan-tuan, ni dibuktikan dalam laporan yang dibaca ni. Tuan-tuan sis tengok kes tu. Ni baru berlaku sangat. Kalau lupa dah kot. Kalau dengan abang test sangat ni, kan, banyak sangat isu-isu sampai lupa dah kes ni. Tuan-tuan, apa yang berlaku adalah dia pernah melaporkan, kata dia dibuli, tetapi tidak ada tindakan susulan. Tak ada tindakan susulan. Dia dibuli di sekolah. Dia mula dengan mungkin buli biasa-biasa. Umur 14 tahun, mana ada buli serika badan orang, mana ada buli pukul mungkin lah, kan. Tapi buli yang melibatkan mental, pembulian mental tadi. Pulau dia tak berkawan dengan dia, tumbuk sikit-sikit, kutir sikit-sikit, starlight dari, membuatkan dia rasa tak best di sekolah. Dia mengadu pada beberapa orang. Ini disebut dalam laporan yang dikeluarkan pada 17 Julai yang lepas. Tapi tidak ada tindakan, Ustaz. Sebab tu saya kata tadi, apa yang ditanya tadi, apabila masyarakat, pihak sekolah, pihak guru, pihak rakan-rakan yang seolah-olah bersubahat, summum bukumun umyun fahum la yarji'un tadi, membutakan mata, memekakkan telinga, membisukan mulut ini, menjadi penyumbang kepada golongan orang-orang ini mengambil tindakan yang tidak sepatutnya diambil. Dia dibuli oleh orang, Ustaz, maka dia buat apa? Dia return back, dia revenge kepada orang yang lemah, yang ini adik dia sendiri. Dia cekik sampai mati, Ustaz. Maka mungkin ketika tu berhalusinasi ke, kita tak tahu, disebabkan terlalu tekanan yang memuncak. Maka jadikan kes-kes seperti ini sebagai tanda aras untuk kita do something, untuk kita improvise the sistem yang telah pun rosak, saya rasa, dalam masyarakat itu sendiri. Kerana kita sangat gemar untuk judge pada peringkat awal, mengatakan kawan tu lemah sebab apa, kuat mengacung. Dia bukan kuat mengacung, itu hak dia yang telah pun diambil. Yang perlu kita lah sebagai orang awam, kita lah orang yang mendengar ini perlu memberikan pembelaan. Kalau tak, tuan-tuan akan dikira sebagai bersubahat. Walaupun tak didakwa di mahkamah dunia dengan 302 kalau dia mati, ataupun 304 dengan keseksaan, tetapi tuan-tuan ingat, tuan-tuan pasti dikira bersubahat di akhirat. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia. Sudah penonton, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, berehat seketika.
Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita untuk perbincangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru persoalan buli sampai bila. Mungkin ada yang baru menonton secara langsung pada pagi ini. Kita ini membawakan kepada anda satu perbincangan yang bukan kata perlu tetapi wajib untuk dibincangkan, khususnya untuk perkembangan dan pembangunan generasi muda di Malaysia, yang mana kebanyakannya kes seperti ini berlaku dalam golongan seperti mereka. Yang mana kita nak bawakan kepada anda jalan penyelesaian dan kita nak lihat apa permasalahannya dan juga siapakah golongan sasarnya. Baik. Dan kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Sahziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bagi buli bersifat lisan, contohnya body shaming dengan izin, mengakibatkan seseorang itu menjadi kurang keyakinan dalam dirinya disebabkan kata-kata yang menyakitkan hati, akhirnya menjadi seseorang itu stres. Apakah itu juga dikatakan peringkat tahap buli? Juga walaupun dikatakan hanya sekadar gurauan semata-mata. Terima kasih kepada sahabat kita Sahziatul Sidik dan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, ini salah satu kategori pembulian yang berlaku yang sangat berleluasa lah dia kata. Sebab pada buli, dalam kategori buli ini diterbagi kepada 3. Buli fizikal, buli cyber, yang terbaru adalah buli cyber, yang kedua adalah buli mental, yang ketiga adalah buli mental lah. 3 kategori, fizikal, cyber buli dan juga mental. Jadi body shaming ini dia lebih kepada buli yang datang dengan bentuk tidak memberikan kecederaan fizikal tetapi memberikan kecederaan mental kepada seseorang itu dengan memberikan gelaran-gelaran tertentu. Contoh saya kata tadi, memberikan dengan istilah jongang. Saya pernah jumpa dengan seorang sahabat ni. Dia memang dilahirkan gigi dia terkeluar sikit Ustaz. Gigi dia jongang lah, terkeluar sikit. Terkeluar daripada landasan sebenar lah. Jadi dia tanya, Ustaz, boleh apa hukum untuk dia buat braces? Panggil apa? Braces, Ustaz? Bubuh yang pagang besi tu lah. Kan? Jadi dia tanya, saya kata hukum dia tengok pada keadaan lah. Kalau gigi dia elok, gatal pergi buat, maka tak boleh. Tapi kalau gigi tu boleh mendatangkan pada mudarat, contohnya sampai jadi rendah diri, orang jadi aib, orang jadi takut, dia buka mulut dia, budak menangis riau kan. Sebab apa? Kadang ada gigi orang yang memang gigi tak relax Ustaz. Satu kat batu pahat, satu dekat ipoh. Dia punya jauh tu kan. Jadi dia kata kalau keadaan itu mendatangkan mudarat, maka buat pada keharusan, bukan nak cantik tapi nak memperelokkan gigi tadi. Dia tahu Ustaz sampai peringkat dia tak bercakap. Daripada kecil duk kena body shaming, duk kena orang panggil dia, kalau dia buka mulut ya orang kata kat dia. Sampai Ustaz, dia sampai sekarang dia dikategorikan sebagai introvert yang tak relax punya. Dia tak mau keluar langsung, dia anti-social, hanya disebabkan jongan yang selalu momok oleh orang ramai. Maka ni hati-hati. Maka batu gelaran. Pernah berlaku dalam disebut dari riwayat hadis berkaitan kisah tentang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dia salah seorang sahabat di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam dia adalah 5 ranking. Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, dan yang keempat adalah Abdullah ibn Mas'ud. Hebat sahabat ni. Pernah satu hari dia duduk dengan para sahabat yang lain. Dan ketika tu dia nak naik di atas pokok kurma. Pokok kurma ni tinggi Ustaz. Jadi nak rabat atas pokok kurma. Pokok kurma ni macam pokok pinang. Dia punya bentuk tu macam pokok pinang lah, kita bayangkan. Macam pokok pinang, macam pokok kelapa, pokok nyok. Dia tak ada dahan-dahan. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Tapi kelapa sawit ni senang nak rabat, nak ragah. Ragah kedah kan. Nak rabat, nak naik. Nak naik tu panjat senang. Lah, panjat. Nak panjat senang sebab pokok kelapa sawit ni dia punya terkeluar tu. Tapi kalau pokok nyok, pokok pinang ni dia jenis straight macam tiang elektrik tu susah Ustaz. Jadi memang kena ada kemahiran. Maka Abdullah Mas'ud radhiyallahu an, dia nak naik ke atas pokok tu, dan ketika dia naik berlaku angin tiup, maka nampak betih dia. Betih Saidina Abdullah Mas'ud ni disebut dari riwayat halus dan kecil sangat. Orang dia kecil, lepas tu betih dia pula memang halus sungguh. Orang kata keting. Kita nak makan sup keting kan. Dia punya keting tu halus. Comel kecil sangat. Maka sahabat ni seolah-olah macam mentertawakan keadaan fizikal tubuh Abdullah bin Mas'ud. Maka terus Nabi tiba-tiba berubah keadaan muka Nabi. Ni tengok ni. Nabi ni dia marah bukan Nabi pukul orang. Nabi marah daripada perubahan
wajah muka, warna kulit muka Nabi itu menunjukkan kata Nabi dalam keadaan tak selesa apa yang sedang dilakukan. Sahabat tengok muka Nabi berubah, maka Nabi tanya pada persoalan tersebut, kenapa kamu bertawakan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an? Berkata sebab betih dia halus sangat tu yang membuatkan kami seronok. Nabi kata demi Allah, Nabi bersumpah. Nabi bersumpah, Nabi kata dua betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kamu gelak kata kecil itu nanti di timbangan Allah lebih berat daripada bukit Uhud. Ini semualah hadis sahih. Maka sebab tu tuan-tuan ingat orang yang kita duk kata hari ni, tuan-tuan sedang mempercepatkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Dan tuan-tuan sedang mempercepatkan kita yang body shaming ini, yang bagi physical torture kepada mental torture kepada orang ini, mempercepatkan untuk dihumban dalam neraka. Ini berdasarkan hadis Nabi. Dan kita membuatkan seseorang itu merasa insecure dengan kita, takut nak jumpa kita, maka hati-hati tuan-tuan. Tak perlu rasa debel lah, tak perlu nak rasa satu lencana kebanggaan ketika kita boleh bully orang. Saya di universiti saya dulu Ustaz, saya pengurusi badan dakwah, yang mana di bawah badan dakwah ni melindungi orang-orang yang dibuli tu. Semua orang tahu dah kalau yang duk kena-kena ni datang. Bukan, demi Allah saya kat IPNM saya bukan tak pernah pun sejarah pukul orang, bully orang, kod geng 7 line 8 line kan, tak ada. Demi Allah tak. Alhamdulillah di dalam tu ketika tu orang respect saya sebagai dia panggil daripada zaman belajar panggil ustaz dah. Daripada tahu oh ni budak Ustaz Yaakob, saya duduk kacau. So banyaklah orang-orang yang lembut-lembut ni Ustaz yang balung saja. Tak ada, bukan balung Ustaz. Saya tak ada sejarah bukul orang pun. Saya pun tak cengih pun. Parut ni bukan parut bukul orang ni, parut insiden kan. Tapi alhamdulillah lah ketika tu saya seronok lah jaga orang-orang yang dianiaya ni. Orang-orang yang terkena ni bukannya kita nak tunjuk kita kuat. Saya pun tak pernah pukul orang demi Allah. Dalam PNM tu tak pernah langsunglah sejarah pi jack tengah belakang orang ke ataupun bully ke, tak ada. Walaupun mungkin kita pernah dengar sejarah pemulihan di Akademi Tentera ni banyak berlaku, tapi tidak berlaku di zaman saya. Kerana pada saya rantai ini perlu. Kalau kita kena pun redha itu sebagai satu pendidikan pada saya. Jangan kita menjadikan ta'dil itu untuk dijadikan sanad mursalsal nak dibagi pada orang. Hantar dah aku pernah kena, maka hang kena juga benda ni. Maka benda itu saya rantai itu perlu diputus. Dia macam puzzle Ustaz. Kalau tak ada orang yang cabut, maka tangga itu akan terus menaik. Dan pembulian itu biasanya akan berlaku dengan kapasiti yang jauh lebih berat. Sebab dalam laporan psikologi mengatakan apa? Orang yang diberikan dengan pembulian 10%, maka dia akan memberi dengan nilai tambah lebih dari 10%. Bayangkan 100 generasi dah berlaku Ustaz, kita dah bagi berapa ratus-ratus dah ni. Itu yang sampai mati ni. Dulu kalau tanya ayah-ayah kita zaman, saya tanya juga orang lama dalam tentera, dalam polis, berlaku dah boleh? Dia kata berlaku Ustaz. Zaman kami pun dah memang ada. Tapi bully depa, bully yang bagi manfaat pada budak tu. Suruh polis kasut, suruh serika baju. Dulu bayang Ustaz, tahun 60-an 70-an pakai serika arang tu. Demam Ustaz. Lah tak apalah, serika uap lah, tonyoh tak sampai 2 saat settle. Kan? Dulu kena pakai serika arang Ustaz. Jadi nak buat tu, jadi depa bully dengan cara macam tu. Suruh kiwi kasut Ustaz, sampai tangan ni tengah lena boleh buat macam tu. Betul Ustaz? Kami Ustaz, kiwi kasut ni sampai tengah lena, tangan bergerak sendiri, jadi macam mesin. Dah auto lah. Dah auto Ustaz. Depa kata kami bully dengan cara macam lebih kurang suruh kawat, benda yang bagi manfaat ilmu kepada ni. Tapi budak-budak lah tak tahu lah, lebih pada hantu raya lagi bully. Ada pergi serika pungkok orang, serika badan orang. Kan? Ada seorang sahabat tu kena tampak di telinga Ustaz, sampai hari ni cacat, lumpuh Ustaz sampai sekarang. Hilang fungsi akal tu hilang. Lepas tu jangan benda-benda macam ni perlu diambil berat pada saya. Bully ni bukanlah sanad ilmu yang perlu diwarisi, apatah lagi ditambah kapasiti. Sebab kan hang kena, hang bubuh ke orang pula. Dan ditambah pula bukan secukup rasa, melebih-lebih rasa. Maka tolong siapa yang sedang menonton ini yang mungkin pernah ada sejarah dibuli, tuan-tuan, you make the changes. Kamulah orang yang perlu buat perubahan dengan mencabut puzzle pembulian tersebut untuk kita muhasabah
anggaplah itu sebagai satu pahala free yang Allah bagi, seperti mana disebut kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, itu dia kan. Bagian dimaksudkan berkenaan dengan bukan sekadar pada fizikal sahaja ataupun disebut sebagai bully fizikal ekstrim, tetapi juga pada psikologi berkenaan dengan body shaming sebentar tadi. Sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, banyak lagi nak dibincangkan selepas ini. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita berkenaan dengan topik bully sampai bila. Bukan sekadar tajuk, tapi persoalan yang harus dan wajib untuk kita bincangkan, dan pastinya perlu diputuskan rantaian tersebut, bukan disambung dan ditambah lagi peratusan untuk melebihkan kesakitan dalam keadaan tersebut. Baik, kita hari ini juga bersama dengan Afadi Ustaz dari Madad, Murtada Dakwah Center, yang mana kalau kita dapat lihat berdasarkan apa Ustaz cerita kepada kita sebelum-sebelum ini, memang kita faham tenaga kerja yang ada di Madad itu hampir ataupun lebih kurang 90% adalah tenaga muda ataupun anak-anak muda kita yang terlibat, yang juga secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi mungkin juga matlamat Madad ini adalah untuk menjadi satu pusat sehenti untuk khususnya juga kepada golongan anak muda. Jadi Ustaz, mungkin boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan apa yang sedang berlaku sekarang dan juga apakah matlamat seterusnya dan juga perancangan pada seterusnya. Silakan Ustaz. Okay, baik. Kita faham dari segi konsep dakwah itu sendiri adalah untuk mengislahkan, untuk membetulkan, untuk kita improvise sama-sama. Ya. Bukan berarti kita nak kata saya baik, saya pun banyak kesalahan, kekurangan, keaiban yang ada, tapi kita nak buat betulkan sama-sama keadaan tersebut tanpa kita ada satu judgement yang membuatkan orang yang mungkin dah terbuat salah, mereka terus buat salah. Even tidaklah kita kata kita fokuskan kepada generasi muda semata-mata. Kalau kita tengok pengajian hari Sabtu kita Ustaz, macam esok ni kan, lebih daripada 2,000-3,000 orang makcik-makcik. Minggu lepas kita masak untuk 2,500 orang pun tak cukup dah orang makan. Satu hari tu? Satu hari, dalam masa tempoh satu hari, dalam tempoh kuliah duha sahaja. Minggu lepas 2,000 lebih, spek makanan pun tak cukup dah. Minggu lepas ada 18 biji bas, rombongan daripada seluruh Malaysia. Minggu ni saya dimaklumkan semalam dah ada hampir 12-13 biji bas untuk esok sahaja. Maksudnya kita fokus kepada anak-anak muda, tetapi kenapa saya sangat lantang dan sangat terbuka menarik anak muda untuk datang ke tempat fasiliti kemudahan dakwah, kerana kebiasaan di Masjid Surau ni tak mesra anak-anak. Itu saja, bukan semua. Kebiasaan. Kan, Tok Imam macam makan tebuan. Kan, Tok Siok bekas gangster yang siam mana tak tahu punya ganas sangat. Jadi kita nak betulkan that kind of stigma, sehingga saya tidak membenarkan daripada kalangan staf marah ataupun wujudkan perkataan yang tidak baik untuk anak-anak kecil, walaupun dia buat, walaupun dia berlari pelik belakang, pusing macam mana sekalipun, tegur dengan hikmah, kerana mungkin dengan sedikit teguran yang tinggi itu membunuh perasaan dia untuk berada di dalam kawasan masjid lagi. Faham? Ya, maka sebab tu kita fokus kepada sebab tu bila kita sebut sebagai pusat sehenti ni, maksudnya semua orang boleh mai, daripada kalangan orang tua sampai orang mati Ustaz. Orang mati pun kita setiap hari dah 3 tahun ni Ustaz, tak pernah kita cuti untuk urus jenazah. Kucing pun datang. Kucing of course lah kan, ada rumah kucing. Nak kata orang mati pun, kalau hampa mati, mai lah, kami tolong juga. Nak mati tu terus mai. Nah, betul kita urus. Nak kata kita nak mewujudkan the real pusat sehenti. Dan insyaAllah pada bulan 10 ni kita buat himpunan maknyah. Bukan nak jadi seorang jadi maknyah, jangan buat lok-lak sangat. Kita buat himpunan untuk golongan LGBTQ ni yang sedang nak berhijrah, untuk mereka diberikan pendedahan motivasi dan motivasi tentang agama. Kita buat kerjasama dengan ustaz-ustaz yang tak relax, Ustaz Hanafiah Malik, Maulana Helmi, Ustaz Farhan Da'i, yang tokoh-tokoh yang memang ada kebiasaan. Saya pun tak reti bila dia pemain jumpa tu presiden-presiden kelab-kelab yang kelab-kelab ni daripada 2-3 kelab yang ada ratusan ribu kalian Ustaz. Kita ingatkan sikit, ramai Ustaz. Depa kalau bertanding parlimen boleh menang punya ramai dia punya kelompok ni. Tapi kita kata, saya put poin pertama, jangan judge
mereka nak berubah itu menembak depa mai Ustaz salam Ustaz salam. Oh tangan Ustaz ni kira kejantanan tu rasa bila kita salam, tangan depa lembut Ustaz. Rasa syubhah sekejap saya tu. Dia Ustaz nak peluk Allahu Akbar. Kan? Jadi tapi depa lelaki Ustaz. Depa lelaki tapi nak dipanggil kakak kadang-kadang. Pelik kita sekejap. Tapi no judge, kita teruskan mungkin dengan sebab Allah izinkan pengalaman yang tidak baik kepada mereka itu menjadi asbab untuk mereka berdakwah kepada golongan yang sama. Kerana mereka faham dengan bahasa mereka. Kita tak faham Ustaz. Kita boleh sembanglah bagi ceramah pumpang-pumpang. Dia mengalami keadaan tu kenapa? Kebanyakan mereka ni juga dibuli. Sama ada diberikan fake hope seperti Joker kan, orang baik yang disakiti oleh orang jahat dan dia berubah menjadi jahat, awak terlalu baik untuk saya. Maka ni semua perkataan-perkataan yang buli yang kita tidak sedar yang sedang berlaku. Subhanallah. Baik, Ustaz. Terus kepada pembangunan Madat dalam menyediakan pelbagai fasiliti mesra ummah, dan juga mungkin kita boleh kongsi kepada penonton-penonton kenapa kita perlu berinfak dan juga bagaimana cara untuk berinfak membantu khususnya untuk Madat Murtada Dakwah Center. Silakan Ustaz. Bila sebut tentang sumbangan ini, kita pun sebenarnya malu Ustaz. Kita nak minta kepada orang. Kalau boleh Ustaz, kalau saya ni anak Papa Megah Holding, taubat lahum tak minta duit ke orang pakai buat sendiri ya. Saya pergi jumpa Papa, we need to build a building, sign the check kan, ataupun masuk duit terus. Kalau lah seindah itu ceritanya, tapi bukanlah too good to be true, maka kita perlulah buat rayuan ini. Untuk makluman tuan-tuan, permohonan kemasukan pelajar tahun ni sahaja kita dapat lebih daripada 6,000 permohonan untuk tahun ni sahaja. Yang boleh masuk? Yang masuk tuan-tuan, malu nak sebut perkataan 15 orang sahaja. Aduh. Sebab kita dah ada kapasiti 30 pelajar, sebab kita fokus on quality over quantity. Sebab pengajian kita percuma 100%. Tak ada bayaran 1 sen pun tak banyak. Makan, siap ada dietitian, ada jaga pemakanan, ikut dietitian punya advice ni, bukannya main sentamnya bubuh makan ikut lebih pada apa kita, tak ada. Semua dijaga, lepas tu free. Jadi ramai nak masuk. Bukannya sebab kita hebat ke apa, sebab orang seronok, sebab orang tekanan dengan keadaan inflation hari ni, orang nak pendidikan percuma. 6,000 Ustaz permohonan. Jadi saya mengharapkan kita dah baki sekitar lagi 3 bulan ni. Bangunan dah tengah duk buat dah. Tadi dalam gambar-gambar tu tengok ada satu bangunan asrama yang sedang dibuat dah pun. Dan insya-Allah dalam tempoh 3-4 bulan ni kita mampu siapkan kalau kita ada indikator kewangan yang kuat. Itu sahaja. Saya memang tawakal dalam akaun, demi Allah dalam akaun kami tak ada duit pun sekarang. Tapi jalan je saya kata buat. Allah akan hadirkan manusia-manusia seperti pagi ni, insya-Allah manusia-manusia kiriman Tuhan yang akan membantu. Kalau bangunan asrama pelajar ini siap, maka kita boleh ambil kemasukan pelajar untuk tahun hadapan sekitar 200 orang. Jadi tak ada lah rasa huduh sangat Ustaz, minta 6-7 ribu, tiba-tiba yang ambil 200 orang tu out of 2 to 3% lah. Tidak 6 ribu ambil 15 orang nak letak. Rasa tak kena sangat keadaan tersebut. Jadi bukan untuk saya, demi Allah tak masuk duit ni pada saya, tetapi kita buat kepada pembangunan, dan sekarang pembangunan tu tengah berjalan. Ni bukan tuan-tuan bagi yang duit tu akan simpan peram, tunggu FD setiap tahun, tidak. Tuan-tuan sumbang hari ni, habis juga untuk kita akan buat pembayaran kepada klaim-klaim yang telah pun berlaku untuk asrama dengan kos pembinaan sekitar 4 juta ringgit juga. Dengan kos yang untuk naik barang-barang semua naik turun, hujan je ni memang pening kita. Jadi saya mengalur lokal lah. Kalau pagi ni yang menonton, kita tengok menonton jangan buat waktu ni dia buat tak dengar. Tak dengar lah. Jangan buat macam tu pula. Kalau yang sedang menonton ni ada kat 2,000 orang kan, dekat FB kita. Lepas tu di atas depan kaca TV mau 6-7 juta orang ni. Kalau pakat bagi seorang RM1 pun tuan-tuan, settle dah masalah. Dan siapa yang menyumbang jangan bimbang. Daripada pihak Madat kita ada hampir 80 e-book yang kita akan beri sebagai hadiah kepada tuan-tuan secara percuma. Tuan-tuan baca guling-guling pun tak habis. Punya banyak tuan-tuan tengok tu bersusun tapi tak cukup rak dalam TV pun tak cukup, apatah lagi rak yang tuan-tuan untuk dibacakan. Macam-macam jenis lah mak nenek segala benda, termasuk dengan cara Nabi bergembira. Cara Rasulullah ni pun satu buku yang kita baru siapkan, macam mana Nabi melawak dengan orang pun ada. Kita melawak malu ke orang, berdosa benda tersebut. Jadi benda-benda macam ni kita nak agar kita boleh bangunkan sama-sama. Saya rendah hati mengajaklah semua yang menonton pagi ni, whatever amount, tolong bantu kita untuk kita siapkan asrama pelajar ni, insya-Allah. Yang dekat mai esok kita ada pengajian tak relax punya, insya-Allah. Oh, kalau nak datang tu siapa-siapa boleh? Siapa-siapa boleh, 24 jam 7 hari seminggu. Tapi kena appointment lah.
Tak payah apa mai lah. Masjid 24 jam Ustaz, ada hotel semua, mai lena kat masjid free of charge. Subhanallah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sedikit info berkenaan dengan pembangunan Madat dan juga program-program yang telah pun dilaksanakan. Sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3. Sambungan 30 minit di TV9, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah tetap bersama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kupasan dan perbincangan hari ini istimewa Jumaat Sayyidul Ayyam. Kita buka hari kita dengan menuntut ilmu dan juga mendengar mutiara kata untuk perbincangan hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan, sebarkan kita punya majlis ilmu pada pagi ini. Baik, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Sairul Nizam. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah stigma pemikiran pangkat senior dan junior, atau biasa orang sebut senior dan junior lah, memainkan peranan dalam terjadinya kes buli? Dan seterusnya kita sambung dengan persoalan dari sahabat kita dari Intan Zurina Abdul Razak. Katanya, Assalamualaikum, adakah budaya ragging dengan izin para pelajar junior masih relevan di zaman sekarang? Terima kasih diucapkan kepada dua sahabat kita atas soalan yang diajukan sebentar tadi berkenaan dengan status senior dan junior dan juga ragging, dan juga biasa kita kaitkan dengan bak kata orang minggu orientasi. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Fadil dan Azrin dan rakan-rakan penonton yang masih setia bersama walaupun dah beralih ke TV9. Bila sebut tentang ranking, dua soalan yang baik daripada yang bertanya kan tadi. Bahasa mudahnya ranking senior junior lah. Kerana saya rasa saya dibesarkan dalam kelompok itulah, sebab bila daripada akademi tentera tu memang itulah yang berlaku, senior, intermediate dengan junior. Dia ada tiga lapis lah, 3 layer. Dan sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, cerita yang diviralkan tahun ujung tahun lepas dan awal tahun ni berkaitan situasi yang berlaku di salah satu sekolah SBP di Malaysia, itulah kisah benar Ustaz. Kisah benar yang telah pun berlaku, dilakonkan semula. Of course lah, ada metafora yang ditambah-tambah nak memberikan contoh menarik, sehingga kan bawa pada beberapa kematian dengan sebab ragging tadi. Yang atas jadi kepalanya, yang bawah ini menjadi anak muridnya, menjadi juniornya, perlu ikut tradisi-tradisi yang pelik-peliknya. Dan benda itu memang betul pernah berlaku. Kalau tengok dalam lembaran sejarah, saya tanya dengan pada seorang sahabat saya adalah junior yang melalui sistem tersebut belasan tahun yang lepas. Dia kata memang berlaku. Budaya, tradisi-tradisi yang disebutkan tadi hampir semuanya memang berlaku, dan memang berlaku kematian pun. Jadi kalau berbalik kepada soalan ke Intan kita tadi, adakah relevan? Sepanjang masa pada saya tidak pernah relevan. Sistem pembulian, hierarki ranking ini tidak pernah relevan pun. Dan bukan sekarang berlaku Ustaz. Di zaman Nabi SAW pun pernah berlaku seniority dan junior ni berlaku. Ketika berlakunya perang Khandaq, nak berlakunya perang Khandaq yang berlaku pada tahun 5 Hijrah pada bulan Syawal. Jadi SB lah, Special Branch yang Nabi hantar dah maklumkan, kata puak musyrikin bergabung dengan Bani Khatfan dengan berapa orang yang lain, hampir 10,000 tentera nak mai mengepung Madinah dan nak merampas Madinah, nak menghapuskan kerajaan Islam ketika tu. Jadi bayangkan sentimen dia bermula daripada 3 Hijrah itu Islam kehilangan teruk dalam peperangan Uhud, 70 sahabat yang syahid. Nabi cedera, sahabat-sahabat Nabi banyak yang cedera parah. Maka momentum puak musyrikin tengah kuat. Maka mereka gabung ramai-ramai pula nak pergi tibai, nak pergi hantam orang Islam di Madinah. Dah dapat makluman, maka Nabi buat mesyuarat, panggil yang sahabat-sahabat yang lama, panggil sahabat-sahabat yang baru di Madinah, sebab kapasiti yang kecil, kuantiti yang tidak ramai seramai puak musyrikin. Maka apa yang berlaku adalah ketika suasana berlaku, Nabi minta pendapat pada sahabat, kita nak buat apa ni? Yang nak mai kat kita ni tak relax punya ramai. Nisbah ni macam Badar, 3 nisbah 1.
kita cuma ada 3,000 orang lebih. Tu tak kira hak tolak-tolak sikit-sikit lagi. Keadaan kita tak seramai mereka, maka kita perlukan strategi. Sahabat pun bagi strategi macam-macam. Tiba-tiba datangnya seorang junior yang dari segi rank kalangan sahabat ni, kira ada sahabat yang terdekat, sahabat yang dah lama. Dia ni baru mai di Madinah, setahun jagung lah, junior lah kita katakan dalam orientasinya. Dia memberikan satu idea yang pelik untuk nak buat khandak, nak buat parit di keliling, di kawasan laluan utama ni orang daripada Mekah, laluan-laluan masuk. Jadi ketika tu wujud bantahan. Abang kata seniority dan juniority dah pun berlaku di zaman Nabi, walaupun ketika ada Rasulullah kata. Sahabat mereka tak bersetuju, agree to disagree lah, sebab Nabi setuju, mereka cuma rasa tak best tu. Ya, mereka kata apa orang Salman Al-Farisi ni dia orang nak datang daripada Farsi, dia bukan daripada kalangan kita, kenapa kita nak ikut cakap dia apa semua. Tapi disebabkan sahabat ni sami'na wa ata'na, itu kekuatan mereka. Mereka patuh dan taat selagi mana tidak melanggar kepada syarak dan percaya kepada Rasulullah. Nabi pun nak pujuk sahabat bukan senang. Nabi turun, disebutlah riwayat, disebutlah kitab sirah Nabi, macam mana Nabi nak pujuk sahabat. Nabi sendiri yang pergi buat. Bila sahabat tengok mai perasaan belah kasihan, walaupun ada sahabat yang mula nak boikot, sebab idea tu memerlukan tenaga yang teruk, nak korek bukan main dalam, dengan lebak dia, kekuatan kuda pun tak boleh nak lompat pi. Bayangkan Ustaz, bukannya boleh buat 10 kali 10, mau kurang-kurang tu 20 ke 30 kaki lebaran dia tuan-tuan. Kita korek liang lahat 7 kaki pun nak demam dah rasan. Tu pun berasa balik-balik pinggang nak terkepok, pagi esok pergi masjid jalan macam penguin, punya letih. Bayangkan keadaan tersebut. Maka seniority dan junior ini telah pun berlaku di zaman tersebut, merasakan hierarki dia lebih baik, lebih tinggi, lebih berpengalaman, lebih umur, lebih segala-galanya. Maka tolong hati-hati. Ingat, kalau nak berbicara tentang lebih, iblis terlebih awal menjadi orang yang senior kita, orang yang alim, ketua para malaikat. Dan itulah maksiat pertama yang berlaku dalam diri dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, disebut dalam surah Al-Baqarah muka surat ke-6 ayat yang ke-30, mula ber 33, 34, 35 tu. Baca bagi elok. Maksiat pertama bila merasa diri lebih seniority, merasa diri dia lebih senior dari segi pengetahuan, dari segi penciptaan, dari segi umur. Hang makan garam dulu, hang makan gula dulu, kencing manis, potong kaki. Nah, segala makna dia rasa lebih. Itulah penyakit pertama maksiat yang berlaku dalam alam ini. Maka jangan mengulangi kesilapan yang sama. Kalau kita diberikan ruang sebagai senior, didik adik-anak buah kita dalam orientasi itu untuk mengenal budaya-budaya tradisi yang baik, bukan mewariskan tradisi buruk yang tuan-tuan sanad dosa tu akan bersambung selama mana orang buat disebabkan perbuatan zalim kita. Pegang yang tu bagi elok. Nah, berseronok iblis. Sebab apa? Inilah tradisi yang telah disebarkan daripada awal pengkhianatan dia dengan Allah dan Nabi Adam AS. Maka kita meneruskan lembaran legasi kejahatan tersebut dalam keadaan yang tidak kita sedar. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia, meneruskan legasi yang ditinggalkan ataupun diwariskan oleh iblis laknatullah. Baik, sidang penonton dan ustaz, kalau kita perasan di media sosial banyaknya tular tentang kes buli dari kalangan kanak-kanak ataupun remaja-remaja, khususnya di Malaysia. Pada tahun 2018 ada tular di media sosial di Facebook tentang gejala buli di dalam kelas di satu sekolah. Pada tahun 2022, bulan Ogos, ada satu juga kes buli di taman permainan. Pada Julai 2023, baru-baru ni pun, ada juga satu juga, dikatakan juga di taman permainan. Ada sekumpulan lelaki, remaja memukul seorang lelaki juga dalam lingkungan umur remaja. Jadi, yang hairannya bukan kes buli tersebut. Yang hairannya adalah sengaja dirakam dan juga sengaja disebarkan di media sosial seolah-olah dia cuba untuk menunjukkan yang kes buli itu adalah satu yang normal ataupun cuba dinormalisasikan di media sosial dan juga di Malaysia. Jadi, adakah mereka ni berbangga dengan mereka yang boleh membuli orang lain ataupun hanya sekadar untuk mencabar sesuatu pihak ataupun bagaimana? Jadi, mungkin Ustaz boleh komen sikit, kenapa mereka sengaja rakam
sebar seolah-olah tidak ada apa-apa yang akan berlaku dan seolah-olah bangga pula dengan kes buli tersebut. Sedikit komen dari Ustaz. Satu benda dia panggil habit yang baru yang berlaku daripada kalangan masyarakat mutaakhir ini, khususnya bila kedatangan Gen Z, Alpha dan Beta yang dilahirkan ini, dia panggil golongan milenial kan? Yang baru-baru ni adalah setiap benda itu perlu didokumentasikan. Even tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok lah ni, saya kalau pergi mana-mana saya suka tengok kelakon orang, tak tahu jadi panggil Ustaz. Suka tengok, bukanlah saya judge apa, cuma kita belajar daripada apa yang orang buat. Saya tengok daripada 10 orang yang order makanan di kedai makan, maka mereka akan buat benda pertama, dia buat apa? Ambil gambar dulu Ustaz. Doa nombor 2. Kalau tak ambil gambar tuan-tuan, dosa besar. Makan tu tak sedap tuan-tuan, macam kurang gula, kurang semua benda. Ambil gambar, settle masalah. Dia renyeh tu tuan-tuan, tak ada makan dia sedap dah. Jadi jadi satu trend. Dia mesti kena ambil gambar, dan bukan hanya pada makanan. Dia bermula dengan makanan, dia pergi kepada semua benda. Maka kalau tuan-tuan perasan, beberapa tahun yang lepas wujudnya istilah OOTD. OOT lah. Nak pergi mana pun kena OOT loh. Kenapa kena OOT? Sebab nak tunjuk. Kalau dulu Ustaz, kita tak kisah pun kalau pakai baju macam mana pun tak apa kan. Sekarang tak boleh Ustaz. Sengit sebelah. Sengit sebelah. Dia kena OOT dulu. Orang kena komen kat dia. Okey kata, kena korang dapat 100 like tu baru dia confident sikit. Kalau 2 like, satu dia like sendiri, satu lagi tak tahu siapa like, lepas tu kawan tu komen, sorry cik silap like, memang dia tak keluar rumah lah tuan-tuan. Dia wujud. Dan daripada makanan, fashion, maka dia pergi kepada kehidupan. Maka sebab tu hari ni apa pun berlaku kan, abang motor kena sita sebab road tax mati. Hak yang netizen ni kira duk bela. JPJ ni buat tugas dia. JPJ kata road tax ni tak adalah mahal sangat. 100 kalau campur insurans je mahal sikit. Kalau tak boleh ni pun hidupkan road tax dulu ke, tak tahulah, mungkin usahalah buat penyimpanan. Saya semua terbeban. Kita terbeban dengan apa yang sedang berlaku dengan masalah ekonomi dunia, bukan hanya Malaysia, seluruh dunia sedang berlakunya inflation ini. Tapi kita letakkan keutamaan lah. Dan kita tak boleh nak marah orang yang sedang menjalankan tugas mereka. Kalau semua nak dimaafkan, semua nak adjust, maka tak perlu ada penguatkuasaan. Semua benda nak adjust. Orang kita hari ni semua nak bagi kabel. Sebab dia ni takkan tak ada belah kasihan, tu belah kasihan semua. Kuat kuasakan semua rotek yang mati. Sebab tuan-tuan tahu tak, benda tu bagi kebaikan kepada dia. Kalau jadi apa-apa kat dia ketika menggunakan kenderaan tersebut, orang jahatnya panggil mati kata. Insurans tak boleh claim, so tak boleh pekeso tak boleh buat bantu apa-apa. Jadi sebenarnya benda tu adalah benda yang bagi kebaikan. Tapi nampak ada pembulian berlaku. Kesian kat abang-abang JPJ minggu ni balik awal dia apa? Kena orang marah dia apa, padahal mereka hanya menjalankan tugas. Maka pada saya benda tersebut perlu untuk kita betulkan balik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Kita akan lanjutkan lebih tadi soalan tadi selepas ni insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk pencerahannya, dan ada lagi sambungan selepas ini. Sidang penonton, berehat seketika, redakan keadaan, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita, dan sidang penonton, saya ucapkan terima kasih kerana tetap setia bersama dengan kita walaupun banyak tugasan-tugasan yang telah pun dirancang dalam kehidupan untuk dilaksanakan pada pagi ini, tetapi tetap dahulu membuka ruang dalam tempoh 1 jam lebih untuk perbincangan Tanyalah Ustaz, sama-sama dapat kita fahami, dalami dan kita ambil intipati yang patut untuk kita gunakan daripada setiap sudut kehidupan kita. Baik, kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Siti Nurbayah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah nasihat Ustaz terhadap remaja-remaja tak kira yang bersekolah di persekolahan biasa ataupun di asrama penuh, yang diajar jika ada ahli-ahli kumpulan di sekolah itu mengajak individu itu untuk sertai geng gangster? Kerana kebanyakan kes buli ini terjadi seperti di dalam sebuah kumpulan. Dia ingin menunjukkan hebat mereka dan bukan bersendirian, dan mungkin kumpulan buli itu
tidak akan wujud jika tak ada yang menyertai, supaya niat utama pelajar itu adalah menuntut ilmu supaya ia tidak dilupakan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Siti Nurbayah untuk soalan ini. Kalau geng jadi gangster, kalau seorang-seorang jadi Rambo. Silakan Ustaz. Baik, dalam bab masuk geng ni kan, macam-macam lah nama-nama yang diberikan, yang banyak line ni, yang ni geng nama sekian-sekian. Pada saya, masuk geng ni bukanlah satu kesalahan. Mereka adalah nak berukhuwah, merapatkan jurang ukhuwah itu, mencari persamaan. Tetapi apa benefit kepada kita dan agama, itu letakkan dulu. Kalau masuk dalam kumpulan-kumpulan tertentu ni hanya untuk mengkayakan orang tertentu, halah, bila masuk tu kena bagi pengeras dia, kan? Dia ada, kita pun pernah duduk zaman nakal tu Ustaz. Orang kata apa dulu, istilah dia pakai baju, kan? Adalah baju putih lah, baju merah lah. Pada saya, alhamdulillah lah, saya dapat orang tu panggil ayah yang baik, orang yang faham tentang agama. Jadi penekanan dia diwajibkan anak-anak, dia pesan waktu kita bai'ah lah, kan, bai'ah dengan dia, Quran jangan tinggal, semayang 5 waktu jangan tinggal, itu penekanan dia. Sebab kita bersumpah dengan Quran tu meletakkan bahawa untuk nak jaga agama. Tapi kalaulah masuk itu membuatkan jauhnya kita dengan agama, raja duk pukul orang, kan, anak buah kita salah pun kita pergi backup, maka ini bukan benda yang betul, kan? Hak yang ayah-ayah makin kaya, kita duk miskin sepatu juga, kan? Bukan dekat B40, teruk pada B40 kadang-kadang. Maka saya rasa itu bukan benda yang perlu dibawa. Dan nasihat saya lah kepada anak-anak muda yang sedang menonton, sekarang ni banyak je kita tengok golongan-golongan, kumpulan-kumpulan tertentu, orang panggil tok-tok ayah tertentu yang dah pun berhijrah dan sedang duduk dalam jalan hijrah, cari yang jenis macam ni. Ya, mereka, penekanan mereka ajak pergi mengaji. Saya pun ada jemputan beberapa kali untuk forum bersama dengan tok-tok ayah yang berhijrah ni. Alhamdulillah, dengan kefahaman mereka sedikit-sedikit tentang agama dan pengaruh mereka dalam dunia gangster-gangster ni, menarik ramai gila orang. Saya bagi contoh lah, ini telah pun berlaku, kisah Abang Ali, kan, yang meninggal. Alhamdulillah, saya yang memandikan jenazah dia, saya yang jadi imam tu dan baca talqin ketika almarhum Abang Ali meninggal. Dia ketika dia kata dulu, saya ingat waktu dia kata saya kalau pi jumpa dengan alung orang jahat ni, dia kata, Ustaz, tangan dulu daripada mulut. Nak abang kata apa? Tak ada sembang-sembang lah. Memang dia jenis tu. Sebab tu kalau geng-geng sahabat-sahabat kita yang duduk dengan dia, cukup takut kalau dia ikut, kalau pi nak nego. Sebab dia tak nego, dia kira bubuh dulu. Memang macam tu. Memang waktu saya mandikan, Masya Allah, badan dia memang berotak dan berketak lah. Kalau kita tekan ni, tak rasa, memang kita yang sakit. Tak boleh tarik. Tapi dengan izin Allah, dia memanfaatkan pengakhiran kehidupan dia itu dengan membela kepada agama. Dan dia meninggal dunia pun ketika mana perjalanan nak pergi kepada rumah untuk buat kebajikan. Bayangkan dulu seorang manusia yang cukup cengih, pukul orang dan sebagainya, tapi Allah mentakdirkan ketika dia berhijrah menarik puluhan ribu. Saya terkejut, Ustaz. Ketika saya nak jadi imam untuk solat, saya buat makluman, kata jenazah akan disemayangkan di Masjid Pandan Indah di Ampang. Keluarga dia request. So daripada Johor, saya bawa datang ke KL. Pukul 4 pagi Ustaz, nak semayang pukul 6. Masjid dah penuh dengan orang. Saya tu fikirlah hati, ya Allah, apa amalan arwah ni membuatkan ramai orang ramai. Saya babak kata, jemaah jangan duduk merapu, duduk sembang kat luar. Sampai pukul 4.30 tu, jenazah pun baru nak sampai. Saya kata, semua masuk kalau boleh baca Quran. Kalau main takkan nak sembang, tak duduk main. Bukan saya nak marah, semua saya kata keadaan tu tak betul ni. Main di masjid tu melepok, rosak rokok, rosak nula apa semua. Saya kata masuk, kita baca Yasin. Masya Allah, Ustaz, walaupun mereka 3 line, kita 7 line ketika tu. Alhamdulillah, mereka dengar. Walaupun Ustaz cak ayam je, kita nasihat cara elok, mereka dengar, Ustaz. Sebab mereka tahu orang yang mereka sedang ikut ini orang yang sedang duduk dengan jalan agama, dan Allah matikan dia dalam keadaan jalan agama. Hak main dengan seluar pendek, rambut panjang, dia serelum kain plekat. Siapa tau? Bubuh juga, Ustaz. Ikat kita tengok. Seriau kata londeh tu balik awal tu. Tapi Masya Allah, saya kali waktu nak solat jenazah, penuh sampai ke belakang. Menangis saya, Ustaz. Dia fikir, ya Allah, Allah nak matikan aku, macam mana keadaan ni? Kalau dia, Allah boleh muliakan sebegitu rupa. Dan solat dia perlu disolatkan beberapa kali. Sebab tak cukup. Saya kata tak apa,
Habiskan dulu batch yang pertama, masuk lagi batch yang kedua. Ustaz membayangkan keadaan kita kalau mati seada tak boleh sampai macam tu. Siapa yang gerakkan hati anak-anak muda ini seawal 4, 5, 6 pagi? Saya tanya mai daripada mana? Mai daripada Penang, mai daripada Kedah, mai daripada Johor, mai daripada Kelantan, Terengganu. Kenal tak Abang Ali ni? Tak kenal. Nangis Ustaz. Saya waktu tu fikirlah hati, Allah nak mati ke aku dalam keadaan macam mana ni agak-agak. Allah muliakan dia. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kalau nak masuk geng, saya tak katakan salah, tapi kalau bawa kepada kebaikan agama, silakan. Pilih, buat pilihan yang tepat. Saya takut banyak anak-anak muda ni dengan masuk memakai baju ni, dengan pi bai'ah dengan golongan-golongan geng-geng tertentu, menjadikan makin ke laut kita. Pukul orang sana sini, kan, buat jenayah, backup benda yang salah. Anak buah dia buat salah, dia pi backup, bawa geng pi pukul kawan tu, pukul kedai ni, ambil duit pelindungan. Kalau itulah kumpulan yang kamu sertai, tolong mufaraqah segera. Banyak kita tengok golongan-golongan geng-geng yang mula berhijrah. Percayalah, kita tak kuat mana pun. Ramai lagi orang jauh lebih kuat, dan yang maha kuat adalah Allah Ta'ala. Maka jangan menunjukkan gong kita kerana sifat kita sekejap saja. Mana gangster-gangster yang dulu dia kata tampak orang mati, pukul orang demam sampai seminggu. Hari ni dah makin tua tuan-tuan, tak ada. Kucing lalu delay macam tu ya. Kan? Tak ada dah kekuatan sebab mai pada umur dah tua-tua, tak larat dah. Saya jumpa hak yang dulu dia kata tampak orang mati, jumpa tak larat dah Ustaz. Nak tengok kita pun tak apa nampak dah. Nak abang kata apa, sifat baharu manusia itu sangat seketika. Maka tak perlu sombong. Apa jua kumpulan yang kita ikut berlandaskan paksinya Al-Quran dan hadis dan sunnah, maka teruskanlah. Moga-moga Allah memberikan kebaikan. Subhanallah. Baik Ustaz, dan seterusnya soalan dari Kak Juzabidi. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, mengapa sesetengah ibu bapa yang memiliki anak yang bermasalah dan mereka lebih rela menghantar anak mereka ke pusat tahfiz dengan harapan anak mereka berubah menjadi baik. Namun, lain yang jadi apabila anak mereka menjadi seorang pembuli pula di pusat tahfiz tersebut. Adakah ini jalan penyelesaian yang terbaik bagi ibu bapa yang memiliki anak yang bermasalah? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Juzabidi untuk soalan ini, dan saya rasa soalan ini elok kita letakkan sebagai juga bersama serta sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita hari ini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih banyaklah Kak Zabidi yang dirahmati Allah. Masya-Allah, soalan ni saya duk tunggu. Soalan macam inilah yang kita perlu jawab, Masya Allah. Dan kita perlu faham untuk kita betulkan kembali mentaliti daripada sebahagian besar daripada kalangan masyarakat, khususnya kepada kami ni, pengusaha-pengusaha sekolah agama, tahfiz, pondok-pondok ni, menjadi satu fenomena daripada tahun 70-an Ustaz. Saya tanya Tuan Guru, bila berlaku? Dari tahun 70-80 dah berlaku fenomena mentaliti dalam masyarakat kita yang anak-anak yang rebuih tak empuk, bahasa dia, yang memang tak boleh belah dah, tak boleh nak brain dah, nasihat tak dengar, keras kepala. Hak yang dah memang jadi anakku sezali, kan, dah jadi sarik dul, dah hak yang jenis kepala otak tak berapa nak center ni, dia pi hantar di pondok-pondok. Dulu tak ada tahfiz-tahfiz, dia panggil pondok-pondok. Saya tanya Tok Guru yang lama ni, dia kata Ustaz, bermula pada tahun 70-an 80-an tu orang dah bawa kepada kefahaman tersebut. Anak yang cerdik hantar pergi sekolah sains, anak yang tak cerdik, tu tempat dia pergi pondok-pondok. Hak yang buat jenayah, hak yang masuk kepala ni kena cukup kan. Parut atas kepala ada parut 3 kupang, parut 4 kupang tepi tu kan, sambah dengan kayak, tampak dengan apa segala benda tu. Hak mai tu kita tengok, Allahu Akbar, ni manusia ke apa dia ni, nampak lain macam sangat. Betul Ustaz? Maka tolonglah betulkan. Yang pertama, Al-Quran adalah ilmu yang paling tinggi dalam semua jenis ilmu. Pegang itu. Dan dia memerlukan kebijaksanaan dan kecergasan akal untuk hafal, faham, tadabbur, takwil. Tu semua berbeza. Tapi kalau hantar anak yang dah makan kismis 4 tahun, 4 lori pun tak boleh nak buat apa, kesian kat kawan tu. Dan menjadi satu keadaan yang bermasalah bila mana yang bermasalah dihimpunkan setempat, maka dua keadaan, sama ada jadi baik atau jadi makin teruk. Dia akan improvise kejahatan-kejahatan tu. Hang mazhab mazhab A, aku mazhab B kan? Kalau akhir ilmuannya hang mazhab Syafi'i, aku mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, bergabung jadi apa? Makin alim lah. Ni mazhab curi pakai skru, curi pakai getah, ni curi pakai lestik, ni curi pakai bergabung tuan-tuan, balik awal kita.
Maka saya rasa itu perlu dibetulkan. Patutnya anak yang cerdik hantar pergi hafal Quran. Saya abang tu terang. Anak yang cerdik hantar hafal Quran. Yang kurang cerdik hantarlah pergi mengaji ilmu yang kita rasa mungkin yang kita rasa untuk sesuai dengan dia. Dia tidak memaksa. Al-Quran tak wajib apa, tapi nak abang kata Al-Quran ni ilmu yang susah, tapi insya-Allah tak mustahil untuk kita usahakan. Jadi terima kasih Kak Ju. Soalan ni sedap jawab macam bola tanggung, kira nak smash. Bukan nak smash tuan-tuan, tapi kita nak betulkan mentaliti ini agar kita meletakkan kemuliaan Al-Quran itu melebihi segalanya, kerana ia boleh memberikan syafaat kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar tu dulu untuk pertemuan kita. Laju sangat masa hari ni. Saya rasa siapa pusing jalan laju sangat, tak tahu. Rasa tak puas lagi dah kita dah selesai, tapi kita terpaksa simpulkan. Jadi kita tutuplah dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita yang sedang dibuli ataupun yang pernah dibuli, agar kita memutuskan rantaian tersebut, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi, tangan yang banyak buat dosa, yang buat maksiat. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang sedang dibuli, Kau jagalah kami dengan kekuasaan-Mu, ya Allah. Amin. Agar dengan asbab pembulian yang telah berlaku menjadikan jambatan pahala pada kami. Kurniakan kekuatan agar kami mampu menghadapi setiap pembulian ini dengan penuh hikmah, tanpa merosakkan kepada agama dan jasad roh kami, ya Allah. Amin. Pada kami yang pernah membuli, Kau izinkanlah kami dapat mohon kemaafan kepada orang yang pernah kami aniaya tersebut, ya Allah. Amin. Kerana sebesar manapun amalan kami tidak akan terhapus ketika mana kami melakukan kesalahan kepada manusia itu, ya Allah. Amin. Maka ya Allah, di saat Kau lembutkan hati banyak manusia, maka janganlah dikecualikan lembutkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, Kau jagalah anak-anak kami, keturunan kami dan kami di pejabat-pejabat kami, ya Allah, daripada pembuli-pembuli yang jahat ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, dan mereka bukanlah jahat yang sebenar-benar jahat. Kau kurniakanlah kelembutan hati agar mereka boleh menjadi daripada kalangan-kalangan orang-orang yang dilembutkan hati dengan kebaikan, ya Allah. Amin. Pada kami yang sakit, sembuhkanlah penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kita jumpa lagi untuk edisi yang lain bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.